Jadi pakcik tanya, apa hang kau lari? Yang kau tunggu situ pukul 1 pagi buat apa? Tunggu teksi. Member tu Ini bawa taksi ni kata klarifikasinya. lebih kurang gitulah. Jadi member tak sampai-sampai ni bang. Saya nampak pula macam ada kelibat bang. Jadi saya larilah. Kelibat? Mana ada. Pakcik cakap gitu. Aku lama kerja sini je kak. Sekali aku nak memberanikan diri, aku pun pergi tengok. Aku naik tangga je kak. Naik je buka pintu depan besar, naik. Betul, benda tu terus terbang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya, Bang Baisyah. Sombong amat. Oke, di video kali ini aku mau reaction video mall paling berhantu yang ada di Malaysia, yang mungkin ramai orang yang tidak tahu. Dan mungkin inikah mall yang dahulu ataupun mall yang sekarang. Dan mungkin ada mall juga yang pernah kita ke situ tapi kita nggak tahu ceritanya kayak mana. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel ini dan baru nonton video ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah menonton video-video di channel ini, terima kasih banyak-banyak karena kalian sudah mendukung channel ini. Oke, dan ini ada salah satu video yang dari channel 5 Top Malaysia nih, dan kalian subscribe juga channel yang 5 Top ini. Di sini ada 5 mall yang paling berhantu di Malaysia yang ramai orang tak tahu, dan kemungkinan orang Malaysia pun mungkin dia belum tahu juga ceritanya kayak mana. Dan hari ini kita mau reaction dan kita mau lihat sama-sama apakah mall ini yang sudah kita jelajahi, maksudnya sudah kita ke sana dan sudah shopping di sana, ataupun mall yang belum kita jalan-jalan ke mall itu. Dan sama-sama kita lihat seberapa angker dan seberapa seramnya mall ini, kenapa dikatakan mall paling berhantu. Mungkin kalian penasaran dan aku juga penasaran. Mari kita sama-sama melihat videonya. Jangan di skip videonya dan silakan disimak. Oke, let's go. Nia Nasir Azam, anda telah memenangi giveaway RM50 dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Tidak dinafikan kewujudan makhluk gaib seperti jin dan syaitan ada di mana-mana sahaja, apatah lagi di dalam bangunan tinggal yang tidak berpenghuni. Di sini terdapat 5 pusat membeli belah paling berhantu di Malaysia. Oh, di Malaysia disebutin pusat beli belah. Kalau kita mall lah. Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral, kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokom. Untuk maklumat lanjut, sila layari kokombi.com/viral. Layari Nombor juga 5, Kulim Mall Kedah. Terdapat sebuah bangunan yang telah lebih 20 tahun terbengkalai yang terletak berhampiran Tenaga Nasional Berhad Kulim. Bangunan 5 tingkat ini dikatakan menyimpan pelbagai kisah-kisah misteri dan penampakan lembaga yang diceritakan oleh penduduk setempat, dan sangat terkenal dengan kisah bayangan budak berlari-lari di tingkat 2. Sebelum ini terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara yang tidak baik di sini. Sewaktu mereka ingin keluar dari mall ini, mereka ditahan oleh seorang wanita misteri. Ada juga yang datang ke mall ini pada waktu malam terasa seperti kaki ditarik ketika menuruni anak tangga. Kami berada di tangga antara tingkat 4 ke 5, dan di atas ni masih lagi ada satu bunyi. Bunyi ni sangat pelik, dan semasa saya buat Nina Bobo podcast dulu, ada seorang pemanggil yang pernah call ceritakan tentang bunyi Pontianak yang sebenarnya. Terdapat juga YouTuber bunyi Pontianak. Kalau ketahuan bunyi kayak gitu ataupun kedengaran bunyi kayak gitu, memang tu lari ya. Tapi berani juga dia ke situ, menggila orang. Nina Bobo yang ingin merungkai misteri Pontianak bertenggek di mall ini. Dia main dah. Dia nak balik boleh main dia punya. Ada terak Merinding. anjing jalan lain macam jom. Berani juga dia. Nombor 4, Skudai Plaza. Skudai Selain Plaza. dari pusat membeli belah Kemayan City atau Paradigm Mall yang pernah terbiar selama 21 tahun dan Kemayan City juga pernah aku buat videonya. Namun terdapat juga Skudai Plaza yang merupakan salah satu mall yang terbiar sejak 1999 sehingga kini dan mempunyai pelbagai kisah mistik yang berlaku. Skudai Mall telah dibina sekitar tahun 1995 dan pernah beroperasi lebih kurang 2 tahun sahaja, dan telah ditamatkan operasi
beroperasinya mungkin disebabkan krisis ekonomi ketika itu. Menurut video channel Faizal Rozi Vlogs yang telah membuat eksplorasi ke Skudai Plaza ini pada tahun 2018, terdapat kisah dari seorang pengawal keselamatan di Good Hope Hotel yang berhadapan dengan mall ini. Beliau menceritakan bahawa pernah ada seorang pemuda yang sedang menunggu teksi pada pukul 1 pagi. Ketika itu, pemuda itu berlari ke arahnya dalam ketakutan apabila terlihat kelibat putih terbang melayang dengan rambut mengurai di hadapan pintu masuk utama Skudai Plaza ini. Pengawal Oh, ngeri juga. Merinding cuy. keselamatan itu tidak mempercayainya lalu pergi ke arah yang dikatakan pemuda tersebut dan ternyata memang benar dia juga terlihat akan kelibat yang sama melayang Melayang kayak gitu cuy. Coba kalian lihat gambarnya. Kayak mana perasaan kalian? yang di dalam mall itu. Jadi pakcik tanya, apa hang kau lari? Yang kau tunggu situ pukul 1 pagi buat apa? Tunggu teksi. Member tu Ini bawa klarifikasinya. teksi, dia kata lebih kurang gitulah. Jadi member tak sampai ni bang. Saya nampak pula macam ada kelibat bang. Jadi saya larilah. Kelibat? Mana ada. Pakcik cakap gitu. Aku lama kerja sini je kak. Kali aku nak memberanikan diri, aku pun pergi tengok. Aku naik tangga je kak. Naik je kat pintu depan besar, naik. Betul, benda tu terus terbang. Pada video eksplorasi Faizal Rozi Vlogs juga ada terdengar suara seakan berbisik perkataan sayang. Kalian dengar enggak tadi? Kena sayang itu. Ada juga kabar angin mengatakan bahawa pernah ada kematian akibat membunuh diri seorang perempuan di tingkat 5 bangunan ini. Seram juga. Coba kalian lihat tuh. Dalamnya seram. Nombor 3, Pacific Mall. Pacific Bangunan Mall. Pacific Mall di Johor Bahru ini dianggarkan telah menelan kos 300 juta ringgit dan telah 90% Banyak siap juga, dibina, 300 juta namun ringgit. terbengkalai disebabkan kemelesetan ekonomi pada tahun 1997. Bangunan ini memuatkan 5 tingkat ruangan perniagaan dan 24 tingkat ruang pejabat. Ia juga merupakan antara salah satu mall yang terbiar lebih 20 tahun terletak di tengah-tengah 20 pusat tahun. bandar iaitu di Jalan Story, Johor Bahru. Mall ini Johor, pernah beroperasi selama lebih kurang setahun dan kemudian ditutup. Selepas penutupannya, mula timbul pelbagai andaian dan kisah-kisah seram selain dijadikan tempat untuk aktiviti paranormal. Terdapat juga peristiwa mayat dibakar di kawasan parking bangunan ini. Menurut cerita, semasa mall ini masih Seram beroperasi, terdapat gangguan mistik di setiap tingkat dalam bangunan. Dan dikatakan bahawa tapak bangunan Pacific Mall ini dahulunya adalah kubur lama yang tidak dialihkan. Nombor 2, Glen Mary Shah Glen Alam. Mary Shah Alam. Sebuah bangunan 4 tingkat yang terbiar dikatakan ingin menjadi pusat membeli belah terletak di Glen Mary Shah Alam, namun telah terbengkalai dan Dari tidak luarnya pernah pun sudah seram, beroperasi. Ada yang mendakwa pernah terlihat kelibat pocong di dalam bangunan ini. Ada juga yang menceritakan sewaktu pekerja binaan tidur di bangunan itu, mereka telah dialihkan tempat tidurnya secara misteri dan mereka terdengar bunyi tapak kaki berlari-lari di tingkat atas semasa bangunan ini dalam pembinaan. Jadi aku akan cuba explore di setiap ruang yang ada dekat sini. Kalau dapat kita kongsikan sesuatu, ya kita akan cuba kongsikan, insyaAllah. Sudah macam sini. Kita lihat videonya aja Macam. merinding. Nombor 1, Palm Mall Seremban. Palm Seremban. Palm Mall adalah sebuah pusat membeli belah yang terbesar di Seremban dengan lebih 180 buah kedai di dalamnya. Banyak Bangunan ini telah terbengkalai selama lebih 10 tahun namun kini telah dibuka semula dan dikatakan mempunyai misterinya tersendiri. Kalau Ada Palm yang Mall, kalau nggak salah aku projek udah itu pernah terbengkalai pergi ke situ disebabkan lah. berlakunya gangguan makhluk halus pada pekerja-pekerja pembinaan dan jurutera yang menguruskan projek tersebut. Kemudian pembinaannya
diteruskan oleh sebuah syarikat tempatan sehingga siap, dan pembukaan Palm Mall sekitar Jun 2014 mula timbul pelbagai kisah seram. Dikatakan kawasan tandas mall ini pernah berlaku pelbagai gangguan makhluk halus sehingga terpaksa tidak meletakkan cermin bagi mengelakkan gangguan mistik. Malah kisah ini turut disiarkan dalam sebuah akhbar Cina. Selain di tandas, ada juga pengunjung yang mendakwa mengalami gangguan aneh ketika menonton wayang, seperti tiba-tiba terasa rambut diusik-usik oleh sesuatu dan kaki ditindih serta ditarik dari bawah. Selain itu, kisah seram tentang Palm Mall ini turut dijadikan sebuah novel karya Hasrudi Jawawi berjudul Town Mall yang dikeluarkan pada tahun 2015. Kemudian kisah dari novel ini diangkat menjadi sebuah filem yang berjudul Town Mall arahan Dato' Izlan Yusof dan telah ditayangkan di Astro First pada 25 Jun 2020. Oh, filmnya juga seram. Itu sahaja video pada hari ini. Benarlah bahawa bangunan yang lama ditinggalkan akan didiami makhluk halus iaitu jin. Video ini bukan niat untuk menakut-nakutkan. Anggaplah apa yang disampaikan sebagai suatu hiburan sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, itulah 5 mall yang paling berhantu di Malaysia. Di kelima-lima mall itu, nomor keberapa yang paling seram ceritanya? Tapi kalau kita dengar ceritanya tadi memang seram. Aku lihat aja videonya pun bulu aku jadi merinding, Jo. What? Dan tadi yang satu yang apa itu yang di Seremban, kayaknya aku pernah pergi ke situ. Dan nanti kalian komen di bawah mall apa aja yang kalian udah pergi yang dalam video ini. Nah, kalau aku mall yang di Seremban tadi, di Palm Mall tadi, karena aku dulu pernah ke Seremban juga beberapa bulan aku kerja di situ. Aku masuklah ke Palm Mall tu. Tapi aku nggak tahu ceritanya. Nih aku yang udah tahu aja sudah merinding. Oke, buat kalian yang nonton video ini, di subscribe juga channelnya Top 5 Malaysia tu. Dan jangan lupa buat kalian juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa ditekan like-nya. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan dan mungkin ada kata-kata aku yang menyakiti kalian. Aku minta maaf. Dan aku mengundurkan diri dari video ini. Dan buat kalian yang lagi puasa, semoga kalian menjalani puasa ini dengan tabah dan bisa menahan segala hawa nafsu dan makanan dan amarah kalian. Dan semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, aku sendiri Bang Basyah mengundurkan diri. Assalamualaikum.